Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ni sekali lagi kita bertemu untuk kuliah faraid berkenaan dengan faraid siri yang ketiga. Kalau sebelum ni siri pertama dan siri kedua kita lebih kepada teori, maka malam ni kita masuk sikit sebagai selingan praktikal. Jadi kita ambil satu si mati di kalangan orang lelaki, yang kedua si mati di kalangan orang perempuan. Jadi siapa nak volunteer nak jadi si mati? Siapa ni? Siapa nak volunteer? Katalah kita bubuh nama Ahmad. Ahmad. Okey, kad pengenalan 1, 2, 3, 4. Dia jantina lelaki. Oleh sebab dia ni lelaki, dia tak ada suami lah. Okey, isteri dia berapa orang? Kita ambil seorang. Boleh? Apa ni, siapa nak volunteer kes siapa ni? Tak ada? Semua takut terbocor rahsia isteri berapa orang ke? Okey, isteri satu orang. Okey, bapa satu orang. Bapa kepada bapa datuk lah kan. Okey, hidup lagi ke mati dah? Macam mana? Hidup lagi? Okey, bapa kepada bapa hidup lagi. Anak perempuan berapa orang? Anak perempuan? Buah 3. Okey, anak perempuan 3 orang. Anak lelaki? Anak lelaki berapa orang? 3? 5? Okey, anak lelaki 5. Anak lelaki 5. Okey, lepas tu ibu seorang lah. Ada ibu? Ada ibu kan? Ini hanya kes andaian tau. Kes andaian. Ibu kepada ibu, ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Okey, ibu kepada bapa? Tak ada juga. Anak perempuan kepada anak lelaki. Kita ada anak lelaki, si mati tu ada anak lelaki, dia ada anak perempuan tak? Cucu lah. 2. Okey, buah 2. Cucu perempuan buah 2. Anak lelaki kepada anak lelaki, mana cucu lelaki lah. Apa ni? 2. Okey, 2. Anak lelaki kepada anak lelaki. Berapa orang? 3. 3. Boh lah 3. Oh, ni nak buat contoh handai yang susah juga ni. Anak perempuan kepada anak lelaki kepada anak lelaki. Kosong dah. Kita berkosong. Anak lelaki kepada anak lelaki kepada anak lelaki. Kosong jugalah kan, senang kita nak ni. Okey, saudara perempuan kandung. Nak buah? Buah berapa orang? Buah seorang? Buah seorang. Saudara lelaki kandung, adik-adik lelaki. Nak buah berapa orang? 4. Okey, kita buah 4. Okey, saudara perempuan sebapa. Kosong. Saudara lelaki sebapa? Kosong juga. Saudara lelaki seibu? Kosong.
Saudara perempuan seibu, kosong. Nombor? Kosong ada. Anak lelaki, saudara lelaki kandung, kosong juga. Anak buah, dua. Buah buah kita buah. Dua. Anak lelaki, saudara lelaki sebapa, kosong lah. Saudara lelaki kandung kepada bapa, adik-beradik ayah si mati ni, seorang, boh seorang. Saudara lelaki sebapa kepada bapa, kosong. Anak lelaki kepada saudara lelaki kandung kepada bapa, dua. Okey, buh dua situ. Anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa kepada bapa, buh nak buh, nak buh lain. Tu kandung, mana seribu sebapa, ni sebapa dua juga. Okey, buh dua juga. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Jadi yang kita kira ni tuan-tuan, yang disediakan oleh USM. Jadi kalau tuan-tuan Google tu, tuan-tuan Google Faraid calculator USM, dia akan keluar yang ni. Dia akan keluar yang ni. So tuan-tuan isi semua tu, klik dekat pembahagian, kira pembahagian. Okey, kira pembahagian, dia akan keluar. Ni dia akan keluar. Nama si mati Ahmad, kad pengenalan 1 2 3 4, jantina si mati lelaki. So dia punya panggu dia, tengok, tuan-tuan tengok. Isteri dapat 3/24. Nampak dah? Nampak kan? Okey. Bapa dapat tu satu isteri, satu isteri 3/24. Bapa seorang lah, 4/24. Bapa kepada bapa datuk, kan? Bapa kepada bapa datuk dapat berapa? Pasal apa kosong? Ni tak tumpu perhatian masa saya mengajar ni. Tak tumpu. Pasal dia terhalang. Betul tak? Dia terhalang sebab adanya bapa. Bila si mati tu, dia mati, dia ada ayah. Atas ayah tu datuk dia lah. So bila ayah dia ada, datuk pun ada, maka keberadaan hidupnya ayah dia tu menghalang tok dia dapat. Faham kan? So kosong. Dia kira bapa tu jadi penghalang kepada datuk. Kalau ingat lagi yang kita cerita dalam kelas teori kita hari itu, kalau 25 orang waris yang hidup, semua 25 tu lelaki dengan perempuan semua hidup, yang dapatnya hanya 5 orang tu, kan? Bapa, ibu, pasangan si mati, anak lelaki, anak perempuan. Jadi tok, nenek semua tak dapat. So kita nak kena ingat yang tu. Jadi bapa kepada bapa tak dapat, mana tok lah. Ibu dapatlah 4/24. Ibu kepada ibu maknanya nenek. Betul tak? Nenek kan? Kosong, tak dapat lah. Pasal apa tak dapat? Sebab ibu dia ada, kan? Ibu dia ada, jadi hak atas nenek tu tak dapat lah. Jadi usul tu hak naik ke atas, kan? Usul tu bila naik ke atas, dia terhalang sebab ada yang paling dekat. Yang paling dekatnya ibu dia. Baik. Kemudian ada dua, ibu kepada ibu tu kosong lah, kan? Ibu kepada ibu tu tak ada. Anak perempuan ada 3 orang, kan? Anak perempuan ada 3 orang. Dia dapat 3/24. Boleh? 3/24. Anak lelaki ada 5 orang, dapat 10/24. 2 anak perempuan kepada anak lelaki semua kosong tu. Anak perempuan kepada anak lelaki kosong, anak lelaki kepada anak lelaki, mana cucu dah, itu peringkat cucu semua tu terhalang. Semua terhalang. Saudara, mana adik-beradik, kan? Semua terhalang. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok kat bawah tu semua kosong. Jadi bila kita isi software ni, kita isi dia punya calculator ni, tuan-tuan isi semua. Tuan-tuan isi semua. Kecuali tuan-tuan dah mahir dah Faraid. Kalau tuan-tuan mahir Faraid, yang lain itu kita tak payah isi bila tuan-tuan dah ada 5 yang tadi. Tapi kalau tuan-tuan tak pasti, hak mana dia suruh isi tu isi semua. Bila kita isi semua, baru kita dapat jawapannya macam ni. Okey, boleh? Nampak tak?
Nampak ah? So kalau kita nak check, isteri dapat 3/24. Isteri dapat 3/24. Yang kita mengaji hari itu, isteri dapat berapa? Yang kita mengaji hari itu, isteri dapat apa? Ada 1/4, ada 1/8. Kalau dia tidak ada anak kandung 1/4, kes ni macam mana? Ada kan? So bila ada, dia dapat berapa isteri? 1/8. Jadi bila isteri ada 1/8, kita nak cek betul ke tak betul. 3/24 tu adalah 1/8. Cikgu cakap matematik. Saya dengar 2 orang je sebut betul. Hak lain duk blur lagi. 1/8 dengan 3/24 tu sama. Kan? Nak tahu sama tak sama, 1/8 tu tuan kali 3 tu, kan dapat 24 kan. Atas tu jadi 3. Jadi 3/24 dia bersamaan dengan 1/8. Ni nampak ke tak nampak ni? Ke pening belaka dah. Kan? Baik, contoh. Katalah harta yang ditinggalkan sebanyak 1 juta. 1 juta ringgit. Rumah dengan tanah kebun, kereta 2-3 biji dengan motor apa semua, kan, dengan duit dalam tabung haji, duit gaji, duit pencen campur-campur semua, kan. Katalah kita buat andaian 1 juta ringgit. Boleh nampak 1 juta ringgit. Bila 1 juta ringgit, kan, isteri dapat berapa? Hak tadilah 1/8. Ataupun tuan-tuan nak guna yang ni 3/24. Katalah tuan-tuan matematik tak pandai, tuan-tuan tak nampak 1/8 tu, kita pakai hak ni 3/24. Jadi macam mana kita nak kira berapa dapat? Ambil kalkulator, kan, tuan-tuan ambil kalkulator, harta yang ditinggalkan 1 juta ringgit, termasuk semua sekali lah, harta alih dengan harta tak alih, movable property dengan immovable property, kan. Harta alih dengan harta tak alih kita campur semua, dapat 1 juta ringgit. Nampak kan? 1 juta. Jadi isteri dapat, hak kita mengaji itu 1/8, tapi bila kita kira-kira ni 3/24. Kita orang kampung tak pandai matematik, dah mengaji dengan Ustaz Jalani ni, Ustaz Jalani tunjuk hak ni, kan, keluar-keluar 3/24. Tak apa, pakai yang 3/24. Cara nak kira macam mana? Kali 3. 3/24 tu kali 3 dulu. Gaya ni macam SPM banyak fail matematik belaka ni. melawak dah saja melawak. Baik, kali 3 bersamaan 3 juta. Nampak tak? Jangan lompat lagi kat belakang, jangan lompat lagi. Bukan 3 juta tau. Bukan 3 juta, kira tak habis lagi ni. Mengaji kena habis dulu. Duduk dulu. Ni lompat dah balik dah, dapat 3 juta. 3 juta. Tunggu Ustaz. Kena bahagi dengan 24. Tu pandai dah tu matematik tu. Okey, bahagi, mana bahagian ni? Bahagi dengan 24. Bila bagi dengan 24 dapat 125,000. Nampak tak? Jadi isteri dia akan dapat, kalaulah harta pusaka tu 1 juta, daripada 1 juta dia akan dapat 125,000. Jadi hak lain macam mana? Hak lain kena kira macam tadi juga, kena kira. Jadi masing-masing dah ada panggu masing-masing, bahagian masing-masing. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Itu contoh kalau si lelaki yang mati. Sekarang kita kira kalau perempuan mati pula. Ke tak payah kira? Dah tahu dah. Cukup ah. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Kok ada yang tak dapat kan? Tuan-tuan ramai pandai-pandai. Belaka tak apalah. Tapi ada seorang dua hak slow ni kena ra'i juga. Mentang-mentang kita pandai. Tak payah Ustaz. Carry on. Dah sabar. Ada kawan kita yang kita kena ra'i juga. Okay? Kita kena ra'i. Baik, kita kira lagi sekali. Kita buat andaian tadi.
Tuan-tuan tengok Faraid USM, dia tulis itu contoh pengiraan. Jadi kita klik dekat situ, contoh pengiraan, so dia kosong balik. Tadi yang matinya Ahmad. Okey, sekarang kita kira Aminah pula yang mati. Okay. Perempuan pula mati. Aminah yang mati, kad pengenalan dia 1 2 3 4, jantina dia perempuan. Okey, perempuan pula yang mati. Si isteri yang mati. Oh, nak ulang yang pertama tadi? Boleh. Okey, kita ulang yang pertama tadi. Ahmad. Ahmad, jantina dia lelaki. Lepas tu nak ulang balik. Okey. Isteri berapa orang? Tu kira berani tu. Kira berani ya. Over my dead body. Kan langkah mayat aku tak kisah dah. Okey, isteri 2. Okey, sekarang isteri 2. Seorang isteri yang diketahui oleh penduduk Mata Tinggi B. Hak seorang lagi tak diketahui. Dia muncul bila dah mati. Dia muncul bila dah mati. Nama tukar. Nama kena tukar, sensitif ni. Nama kena tukar ni. Buat nama apa? Ismail. Buat nama Ismail. Buat nama Ismail. Ni contoh benar ni. Ni contoh benar ni, bukan contoh tipu. Apa? Fakta. Fakta. Okey, fakta. Okey, suami tak ada lah. Isteri 2. Isteri 2. Setakat malam ni lah 2. Bapa? Bapa seorang je bapa. Okey, bapa ada tak ada? Bapa tak ada. Bapa kepada bapa? Tak ada juga. Anak perempuan? Anak perempuan 3. Okey. Anak lelaki? 4. Anak lelaki 4. Ibu si mati ada lah. Ibu si mati ada. Nenek kepada si mati. Ibu kepada ibu. Ibu tak ada, kosong. Ibu kepada bapa? Ada. Ibu kepada bapa. Okey. Anak perempuan kepada anak lelaki. Kosong, kita kira kosong sebab dia dah terhalang dengan anak lelaki kan. So kena bubuh. Nak try? Try. Okey, kita try. Anak perempuan kepada anak lelaki. Cucu perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Mana cucu daripada anak perempuan kita tak, bukan. Kita ada anak lelaki, cucu kita daripada anak lelaki tu. Berapa orang? 2. Okey, 2 orang. Okey, anak lelaki kepada anak lelaki. Mana cucu lelaki kita lah daripada anak lelaki kita. Seorang. Okey, anak perempuan kepada anak lelaki kepada anak lelaki. Cicit. Tak ada. Kau nak tinggal lah kan. So yang cicit kita tinggal lah. Okey, cicit kita tinggal. Lepas tu saudara perempuan kandung, mana adik-beradik kita lah hak perempuan. Ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Saudara lelaki kandung 3 juga. 3 juga. Saudara perempuan sebapa. Hak tadi seibu sebapa. Hak ni sebapa, mana mak lain. Ada ke tak ada? Buh 2 orang. Okey. Betul? Betul, kita nak belajar. Betul? Kita nak belajar. Saudara lelaki sebapa? Buh seorang. Okey. Saudara lelaki seibu. Mana ayah lain ni? Ayah lain. Saudara lelaki seibu. Berapa orang? Buh seorang juga. Buh seorang. Saudara perempuan seibu seorang juga. Kita buh seorang juga sini. Anak lelaki saudara lelaki kandung buh seorang juga. Okey, semua ni kita buat seorang-seorang. Sebab kita nak mengaji kan. Kita nak mengaji, kita nak tahu apa yang akan keluar nanti. Okey. Semua ni kita buat seorang-seorang. Semua kita buat seorang.
Okey. Ni kita buat satu-satu juga ah. Kita buat satu. Okey, boleh? Kira pembahagian. Jadi dua isteri dapat 66/528. Jadi dua isteri tu share. Hak panggu 66 tadi. Ibu dia dapat 88/528 dan seterusnya. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi ibu kepada bapa tak dapat lah kan? Ibu kepada bapa tak dapat. Anak perempuan akan dapat 102 palang 528 per 528. Anak lelaki 272 per 528. So kita nak kira hak mana? Duit 1 juta nak kira hak mana? Nak kira mana? Nak kira anak lelaki. Okey, anak lelaki 272 kan? Okey. Per 528. Jadi kita tadi 1 juta. Betul 1 juta kan? Betul kan? 1 juta kali berapa tadi? 272. 272. Dia dapat ni, lepas tu bahagi kan? Bahagi 528. Bahagi 528. Dia dapat 515,000. Setengah juta. Boleh? Nampak? Duit hak 1 juta tadi dia dapat setengah kan? Setengah lebih sikit. 515,151 kan? Ada apa ni? Perpuluhan tu lah. Ada perpuluhan. So dia share berapa orang tadi? Dia share 4 orang. So 4 orang tu bahagi pula 500,000 tadi. So dia bahagi 4 pula. Dia bahagi 4 orang tu di kalangan anak-anak lelaki. So setiap orang akan dapat 128,000. Boleh nampak tak? Boleh 128,000. Jadi yang dua isteri ni minat tu. Tukar cikgu Khairul pula. Okey yang ni. Okey, 2 isteri tadi. 2 isteri. Jadi 2 isteri akan dapat 66 per 528. Jadi kalau kita kira tadi 1 juta kan. Itu 1 juta, betul 1 juta kan? 1 juta berapa tadi? 66. Okey. Kali 66 lah. Kali 666 kita akan dapat yang ni. Lepas tu kita bagi 528, betul kan? Bahagi 528 akan dapat 125,000. Lepas tu bagi 2. Bagi 2 sebab 2 orang. Hak tadi 125,000 sebab dia seorang. Jadi dia dapat semua bahagian isteri tu. Jadi kalau isteri ada 2 orang, 125,000 juga, dia kena bagi 2. So bila dia bagi 2, kita bahagi 2 kat sini. 2 ke 3 ikutlah. 62,500. Puaslah hak tua tu maki hak muda. Hang punya pasal aku dapat 62,000. Lepas tu aku dapat 125,000. Hak tua pergi tarik rambut hak muda. Yang bergaduh. Habis riuh. Satu mata tinggi B. Orang kata bini siapa tu? Tunjuklah bini siapa kan. Itulah punca dia. kalau dia kahwin esok pagi pun panggung dia dapat jadu. Kalau dia Tak kahwin, last time ni dia kahwin nombor 2. Kan? Last minute dia kahwin nombor 2. last minute kahwin. Lepas dia mati. Dia pun panggung ni nak bagi ke? Yes. Yes. Jadi yang kita kiranya bila dia mati tu dia ada berapa isteri walaupun dia baru kahwin. Baru kahwin. Rezeki. Rezeki yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Baik. Yep.
Okey. Ni bagus juga soalan ni. Tu dia ada plan dah tu. Ada plan dah tu. Okey. Katalah yang ada surat nikah di Pulau Pinang kita ni seorang ya. Kan seorang. Tiba-tiba bila mati si hamba Allah ni, si lelaki ni mati, datang satu perempuan klaim mendakwa dia adalah isteri kepada si mati. Lepas tu keluarga si mati tanyalah, kami tak tahu dia ada isteri kedua. Kau ni kata ada, saya isteri kedua. So mana bukti? Dia pun tunjuklah surat nikah siam. Kan? Bila dia tunjuk surat nikah siam, tuan-tuan kena tahu bahawa nombor satu, mahkamah di Malaysia dia tidak mengiktiraf. Tidak mengiktiraf dokumen pernikahan luar negara. Tidak diiktiraf. Sebab tu kalau dapat anak walaupun kahwin di Thailand, ada surat yang Thailand punya dan dapat anak, tuan-tuan cuba register di Jabatan Pendaftaran Negara, dia akan keluar dekat situ maklumat tidak diperolehi yang bahagian bapa tu, nama bapa. Yang nama ibu ada nama ibu. Bila anak tu lahir, tuan-tuan tak daftar lagi di Mahkamah Syariah, maka nama ibu ada, nama bapa tu tak ada. Nama bapa tu dia akan pindah, dia akan ubah apabila tuan-tuan dah daftar, mahkamah dah sahkan, keluar surat nikah, barulah didaftarkan nama tuan-tuan sebagai bapa. Jadi yang pertama tuan-tuan kena tahu, pernikahan luar negara selagi mana tidak didaftarkan dan tidak dipersahkan di mahkamah syariah dalam negara, maka selama itulah dia tidak diiktiraf sebagai isteri kepada si mati. Tuan-tuan kata tak adil ke apakah, itu tuan-tuan boleh katalah. Tuan-tuan boleh cakap apa sahaja, tapi amalan kita ialah tidak diiktiraf. Yang kedua, katalah berlaku benda yang macam ni, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Sebab si mati dah mati dah. Kan si mati dah mati dah, apa yang kita boleh buat? Jawapan dia, boleh filekan kes di mahkamah syariah untuk buktikan bahawa puan dah kahwin dengan si mati. Adakah berjaya? Jawapan dia bergantung kepada pembuktian. Kalau ada cukup bukti, ada saksi, semua ikut prosedur yang betul, lepas kahwin di Hat Nyai sebagai contoh, dia tulis situ Majlis Agama Islam Changwat Songkhla, kan? Majlis Agama Islam Changwat Songkhla, di Pejabat Agama Islam Changwat Songkhla di Hat Nyai, kan? Kahwin kat situ, tuan-tuan kena pergi dekat pejabat konsulat. Kena pergi ke pejabat konsulat. Sebab tu tuan-tuan kena ada dua dokumen. Satu dokumen yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Changwat Songkhla, satu sebagai contoh, dan satu lagi dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat konsulat Malaysia. Bergantung lokasi di mana tuan-tuan kahwin lah. Jadi tuan-tuan ada dua dokumen tu. Amalan sekarang ni dia akan ambil gambar. Bila tuan-tuan kahwin, tuan-tuan kahwin, lagi amin pula. Kan? Amin pula jadi kahwin sungguh. Tak apalah. Bila kahwin di Thailand, sekarang ni berbeza dulu tak dititik beratkan sangat ambil gambar ni. Tapi sekarang ni sebab kita nak memudahkan proses pendaftaran, pengesahan nikah di mahkamah syariah, sekarang ni tuan-tuan pergi kahwin di Majlis Agama Islam Changwat Songkhla, dia akan ambil gambar. Di gambar tu tulis siap-siap saksi siapa dua orang ni, kan? Wali juru nikah siapa dia, apa semua, yang perempuan ni siapa dia, yang lelaki ni siapa dia. Jadi lengkap dah. Jadi semua tu dah tersusun. Jadi kalau semua tu dah tersusun, tuan-tuan masuk ikut pintu mana, kan? Bukit Kayu Hitam ke mana ke, ada cop apa semua. Kalau tak ada cop, buat cara tak ada cop. Maka semua dokumen tu teratur, saksi cukup, dokumen cukup, tidak ada keraguan, maka mahkamah syariah akan mengiktiraf pernikahan itu. Maka nikah tu dihukum sebagai sah, nanti akan keluar surat nikah. Ya? Kena bayar dekat siapa tu? Di Malaysia yang tu apa ni, standard sajalah, kan. Cuma sekarang ni ada fee baru, yuran baru. Mungkin dia akan melibatkan beberapa ratus lah. Dia akan tengok kepada affidavit lah. Apa affidavit yang tuan-tuan exhibit, tuan-tuan. Sebab sekarang ni bermula November, bulan lepas, bermula November, Mahkamah Syariah Pulau Pinang telah menguatkuasakan fee baru, kadar fee yang baru.
Jadi kadar fee yang baru tu dia akan kira exhibit tuan-tuan ada berapa. Exhibit ada berapa, affidavit apa semua. Yang tu dia mungkin dia akan pergi beberapa ratus lah, tengok kepada affidavit dan juga exhibit. Lepas tu nanti tuan-tuan kena denda lah, sebab kahwin di luar negara tanpa kebenaran. Kalau kahwin di luar negara, ni jadi kursus kahwin siam pula ni. Daripada faraid, pandai ya. Pandai dia masuk jarum tu. Tak apalah, kita cerita sikit lah, kita cerita. Jadi bila kita buat pendaftaran tadi, kita buat pendaftaran, mahkamah dah keluarkan perintah kan, kita kena dapatkan dokumen pernikahan daripada pejabat agama. Jadi kita akan berurusan satu dengan mahkamah syariah, yang kedua dengan pejabat agama. Tuan-tuan kena tahu beza. Mahkamah syariah dia hanya keluar perintah pengesahan pernikahan. Dia hanya keluar perintah, court order, perintah mahkamah untuk mengesahkan pernikahan yang tuan-tuan buat di Thailand tadi, di Indonesia ke di mana-mana. Lepas tu dengan perintah mahkamah tu, seal copy tu, cop bermeterai mahkamah tu, kita bawa ke pejabat agama. Kan, kalau kita di Bertam ni, dekat Bertam kita lah, kan, kita bawa ke pejabat agama di tempat kita. Jadi yang akan keluarkan surat nikah pejabat agama di Bertam kita ni, di tempat kita. Jadi pejabat agama keluarkan surat nikah, mahkamah keluarkan perintah mahkamah. Jadi yang tu tuan-tuan kena tahu beza. Kan? Jadi tuan-tuan perlu berurusan dengan dua pihak ni. Lepas tu sebab tuan-tuan kahwin tanpa kebenaran, kena bayar denda lah. Denda sama ada, kalau tuan-tuan bernasib baik, hakim akan bagi amaran saja. Kan? Tuan-tuan buat muka kesian, selawat banyak kali, Allahumma salli ala semua. Hakim tengok air muka tuan-tuan sejuk je, pakcik main dia kata, Allah, dia kata bersihnya muka, ada nur dia kata. Kan? Dia kata kesian, tak apalah pakcik, saya bagi amaran dekat pakcik hari ni. Kita pun lega. Duit bawa 1,000 dalam poket. Kan, selamat duit tu 1,000. Boleh belanja kita lepas ni makan kan. Lagu tu lah contohnya. Kan? Tapi kalau kena denda, kenalah 400 ke 500 ke 1,000 sebagai contoh. Jadi itu bergantung kepada budi bicara hakim. Hakim dia ada discretion. Sebab itu kesalahan. Kalau tuan-tuan tak mau kena denda, sebelum kahwin di luar negara, tuan-tuan kena minta kebenaran dengan pejabat agama di tempat tuan-tuan. Katalah tuan-tuan duduk di SPU ni, Seberang Perai Utara ni, kat Bertam ni, kita kat Bertam, masukkan permohonan kepada pejabat agama. Nanti dia adalah signature Korea kita apa semua. Bila once tuan-tuan dah dapat kebenaran ke kahwin luar negara, tak kira mana pun, di Bangkok ke, di Jepun ke, di US ke, di UK ke apa semua, dapat kebenaran yang tu, tuan-tuan kahwinlah kat mana-mana dalam dunia ni sebagaimana dalam permohonan tuan-tuan balik daftar je, tak payah pergi mahkamah. Tak payah pergi mahkamah, dia direct daftar terus. Tak payah perbicaraan apa semua, tak payah. Sebab tuan-tuan dah dapat apa ni kita kata apa ni. Kecuali tengoklah amalan negeri. Ada negeri dia kata kena pergi mahkamah juga, tapi kebiasaannya dia kata tak payahlah. Tak payah sebab kita dah ada kebenaran. Straightforward. Itu straightforward. Jadi selagi tak dapat pengesahan pernikahan di Malaysia, tuan-tuan ada surat nikah siam tadi, itu tidak diiktiraf. Bukan siam saja, mana-mana pun, Indonesia ke Amerika ke mana ke, kalau tidak daftar di Malaysia, faraid tadi tuan-tuan tidak dimasukkan sebagai waris. Isteri tadilah, isteri tadi tak dimasukkan sebagai waris. Sebab tu kesian kepada orang perempuan. Jadi bagi orang lelaki yang betul-betul nak kahwin dengan cara yang betul, kena daftarlah balik, daftar di Malaysia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita buat 66 pagi 528. Okey. Sekarang kita balik yang 1/6 dan 1/7 bila ni. Baca zakat juga. Boleh. Kita nak belajar. Jadi 66 kan, kita balik yang 1/8. Nak balik macam mana? Boleh. Bagi tahu je. Kita belajar. Bagi tahu nak macam mana? Kiraan 1/8 kita nak. Macam mana dia? Yang kiraan tadi kan Mana? Ni. Yang ni. ni 66. Okey. Kalau kira yang 1/8 tu tadi tak kira. Okey. yang ni 1/8 ni. Yang ni 1/8 lah. Kalau tuan-tuan tengok, sebab kalau tuan-tuan kira tadi sama dia. Kan tuan-tuan kira 1 juta
1 juta. Betul 1 juta kan? 1 juta bahagi 8. Sama. Dia ni 66 per 528 ni 1/8 lah. 66 per 528 tu 1/6. Dia sebab bagi tuan-tuan yang tahu matematik, siapa-siapa yang biasa matematik, bila kita macam ni, pecahan macam ni, hak bawah tu dia kena sama semua. Bila bawah tu sama semua, dia kena ambil angka yang paling besar. Angka yang paling besar. Jadi sebab tu dia jadi 528 tu. Ni ramai tidur masa matematik ni. Ataupun lompat pagar ni masa matematik. Jadi nampak kan? Dia per 528 tu pasal dia nak raih semua angka-angka yang berbeza-beza, nak bagi semua sama. Sebab tu dia jadi 528 tu. Tapi 66 per 528 sama dengan 1/8 lah. Sebab tu tuan-tuan nak pastikan betul tak betul, tuan-tuan compare dengan hak kita mengaji teori siri 1 dengan siri 2 tu. Kan ashabul furud. Dalam ashabul furud, kalau kita balik semula tadi, baik, tuan-tuan tengok ashabul furud. Bahagian isi 1/8 kan. Lepas tu kita tengok bahagian suami 1/4. Ada suami dapat 1/2 kalau tak ada anak lah. Suami dapat 1/4. So tuan-tuan cek kat sini. Tapi sini mati lelaki kan. Okey, sini mati lelaki. Kalau tu kalau tuan-tuan tengok bahagian panggu anak, tengok sebagai contoh, mana tadi anak, bagi anak perempuan, bahagian anak perempuan, baik, anak perempuan dia jadi asabah sebab anak lelaki pun ada kan. Anak lelaki pun dia jadi macam tadi juga. Dia akan habiskan semua baki tadi. Bapa 1/6. So tuan-tuan tengok kat sini, bapa 1/6. Tengok kita bapa tak ada sini. Bapa tak ada sini. Tuan-tuan tengok ibu kan. Tuan-tuan tengok ibu. Ibu mana tadi? Ibu bila si mati ada anak lelaki dengan anak perempuan, ibu 1/6 kan. Jadi bila ibu 1/6, tuan-tuan tengok yang kita tadi, ibu 88 per 528. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu betul tak betul, tuan-tuan kali tadi kan. 88 tu 1 juta, kita kira balik kan. 1 juta 1 juta kan. Apa ni, bahagi 6 kan, betul bahagi 6. Tak, Ustaz, ibu 1/6 kan. 1/6 so bagi 6 lah, dia dapat 166,000, betul tak? 166,000. So kalau kita tengok yang kita kira tadi, ibu dapat 88 per 528. So 1 juta, betul 1 juta tu kan, kali 88. Kita dapat angka ni, lepas tu kita bahagi 528, betul tak? Bahagi 528. Bagi 528, kita akan dapat sama. So tuan-tuan nampak tak cara pengiraan tu? Okey. Kita hari ni habis dengan kira je. Tak apalah. Mustahak, betul? Mustahak, betul. Jadi make sure rumah ada internet lah, senang. Make sure rumah ada internet, tuan-tuan boleh masuk dalam USM punya calculator faraid ni. Tuan-tuan boleh kira. So nak try last kali. Apa dia nak kira yang mana? Ada nak kira?
Okey, anak mati, bapa dapat berapa? So kita tengok yang ni lah. Macam cerita padu ni, kita ambil satu cerita padu yang anak dia kena mati kan. Ha. Bapak dia hidup sekarang kan. Kita nak tahu. Dia dapat bantu dah. Okey, kita tengok. Contoh pengiraan, si mati nama apa? Nama Hasan. Hasan apa pula? Buah nama Hasan. Kad pengenalan 1 2 3 4. Okey, jantina lelaki. Okey. Hasan tak ada suami lah kan? Takkan suami Hasan ada suami pula. Isteri dia berapa orang? Dua juga. Sini orang bertam semua dua. Terkejut saya ni. Saya seorang, saya je seorang. Hak lain semua dua belaka ni. Tak jadi ni. Tak jadi. Melawak. Seorang, dua. Oh, satu susah kira. Satu susah kira, dua senang kira. Okey, bapa seorang. Okey, bapa seorang. Bapa kepada bapa? Tak ada, kosong. Anak perempuan dia? Anak perempuan seorang. Anak lelaki? Seorang. Lepas tu ibu? Ibu kosong. Ibu kepada ibu? Kosong juga. Ibu kepada bapa kosong juga. Anak perempuan kosong juga. Anak perempuan kepada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak kosong, anak lelaki pada anak lelaki kosong. Semua kosong ni. Kita kira ini senang. So sebab kita nak tengok yang bapak tu. So kira pembahagian, dia akan keluar yang ni. Panggung isteri 18/144, bapa dapat 24/144, anak perempuan 34/144, anak lelaki 68/144. Nampak? Bapak dia akan dapat juga. Bapak dia mesti dapat Bapa mesti dapat. Bapa kalau dia hidup, bila yang mati tu ada bapa mesti dapat. Seperti yang saya sebut 5 tu. Bila satu orang tu mati, tu tengok 5 ni. 5 ni mesti dapat kalau dia dapat hidup. Bapa, ibu, pasangan, mana suami atau isteri, anak lelaki, anak perempuan. Itu daripada awal-awal kuliah saya sebut. 5 ni kena ingat, 5 ni. Ayah, ibu, pasangan kita, anak lelaki, anak perempuan. Okey. Jadi bapa dapat 24/144. Dan tuan-tuan tengok situ, anak perempuan 34, anak lelaki 68. Anak lelaki dapat 2 kali ganda kan? Betul tak? Anak lelaki dapat 2 kali ganda. Jadi bapa ni, kalau tuan-tuan tengok yang kita mengaji hari tu, okey. Bapa dia ada okay. Satu, bapa dapat 1/6 bila dia ada anak lelaki. Mana kes kita kira ni 1/6 lah. Ada ketikanya bapa dapat 1/6 tambah lagi asabah. Asabah maknanya dia perhabis kalau ada baki, iaitu bila si mati tadi tidak ada anak lelaki. Kalau dia tidak ada anak lelaki, si mati tidak ada anak lelaki, maka bapa dia yang akan perhabis. Dia akan dapat 1/6 campur lagi baki, dia akan perhabis. Kalau ada baki. Baik. Jadi dalam kes kita ni dia dapat 1/6. Betul tak? Nak tahu betul tak betul, kita kira balik. Sini dapat 24/144 kan? Betul 1/6. Tahu dah? Tak ada okey ya. Macam tu. Okey? Ada sebarang soalan? Okey. Ini cerita pasal kahwin luar negara kan? Tak apa. Dia berkaitan ni, dia berkaitan. Kena cerita. Soalannya ialah negeri Perlis dia terima kalau macam mana? Yang berhajat nak kahwin di Thailand. Okey. Negeri Perlis ni soalan.
Ni Perlis, kalau tuan-tuan nak pergi ke Hat Nyai sebagai contoh, soalannya ialah boleh tak payah pergi Hat Nyai, berhenti dekat Kangak berhenti dekat Kangak, corner dekat Masjid Alwi corner kat Masjid Alwi tu, tuan-tuan tak tahu Masjid Alwi kat mana, ajak saya pergi ajak saya pergi belanja haruan anjung keling. Belanja anjung keling pun cukup dah. Okay. Corner dekat Masjid Alwi tu, sebelah tu je Jaid, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Soalan dia, boleh tak kita tak pergi Hat Nyai sebagai contoh, tak pergi Sadau ke apa, kita stop kat Perlis, kahwin di Perlis. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di Malaysia ni bukan Perlis sahaja, bukan Perlis sahaja yang buat macam tu. Ada negeri-negeri lain juga buat, tapi saya tak boleh sebut pasal live. Tuan-tuan nak tahu, bisik dekat saya lepas ni, WhatsApp ke apa ke, kalau betul-betul perlu mai jumpa saya, kita ceritalah kan, negeri mana yang buat. Pasal apa? Saya cerita sikit dekat tuan-tuan. Pasal apa? Sebab dia ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Kita di Malaysia, bukan Malaysia saja, tapi khususnya di Malaysia ni, kita ada banyak masalah. Kita ada banyak masalah. Masalah orang lelaki satu lagi masalah orang perempuan. Orang lelaki memanglah dia nak kahwin dua, tapi dia takut. Dia takut. Itu yang menyebabkan dia kahwin siam. Kan? Nanti kalau isteri dia tahu, isteri ni tuan-tuan, dia tak kira siapa. Hang polis ke, ketua polis negara ke, hang panglima tentera darat ke, dia tak kira, dia serang je. Saya pernah cerita kan dekat tuan-tuan kan. Isteri hakim pun, dia pergi dekat mahkamah, isteri hakim ni, hakim yang duk penjarakan orang, dia kata, "Woi, jantan tak guna, turun." Dia kata lagu tu dekat suami dia. Kan? Itu isteri hakim. Jadi orang perempuan dia tak kira. Dia dengar cerita tuan-tuan kahwin dua, dia akan bakar semua. Dia bukan bakar habis semua benda dia akan rempuh. Itu. Jadi menyebabkan orang lelaki dia takut. Dia takut. Jadi bila dia takut, pilihan yang ada apa dia? Thailand. Sama dengan orang perempuan. Orang perempuan ni, dia nak ambil suami orang. Nampak tak? Pun dia takut juga. Nanti kalau isteri tua tahu, bergaduh. Tapi dia tak boleh lepaskan peluang ni. Sebab lelaki ni dah masuk perangkap dia. Sebagai contoh. Dah dapat dah ni. Dah satu kaki dah dapat. Nak satu kaki lagi je. Jadi, apa pilihan yang ada? Thailand juga. Jadi, orang lelaki pun ada masalah. Orang perempuan pun ada masalah. Kan? Tu tak cerita lagi masalah isteri tua. Pun lagi besar masalah dia. Jadi, apa yang berlaku? Bila diorang ni kahwin, diorang tak buat pendaftaran. Sebab apa tak buat pendaftaran? Sebab dulu, ni cerita dulu Mahkamah Syariah mensyaratkan bila nak buat pendaftaran mesti panggil isteri pertama. Wajib apa? Ma'al gunnah ke bila gunnah? Melawak. Jadi apa yang berlaku? Bila wajib panggil isteri pertama, siapa nak panggil? Saya tak berani, tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh saya pergi bagi tahu isteri saya nak kahwin dua. Gila. Tak berani, tuan-tuan. Tak berani. Jadi apa yang berlaku bila tak berani? Satu tuan-tuan kena ingat, bukan sahaja semata-mata panggil tu. Bukan semata-mata panggil. Kena buat pembahagian harta sepencarian. Sebelum ni, cerita sebelum ni. Satu, kena panggil isteri tua, isteri pertama. Tak panggil isteri pertama, tak boleh buat pendaftaran pengesahan nikah luar negara. Satu. Yang keduanya ialah perlu buat pembahagian harta sepencarian. Mana harta-harta yang kita ada ni, nak kena tengok yang mana yang kita dapat masa kahwin. Kereta ke, rumah ke, kebun ke apa, nak kira semua. Kan duit apa tunai dalam bank, nak kena kira semua. Tu tak kira lagi nafkah anak apa semua. Siapa yang nak pergi mengaku ni? Itu masalah dia. Jadi apa yang berlaku? Menyebabkan ramai orang dia kahwin dua tapi tak daftar di Mahkamah Syariah.
Bila tak daftar di mahkamah syariah, apa yang berlaku? Ramainya anak-anak, the so called anak-anak yang tak ada ayah. Sebab dalam surat beranak tu, sejak lahir tu, nama mak sahaja ada, nama ayah tidak diperolehi. Pening juga. Macam mana nak buat ni? Anak nak sekolah, kan? Lalu setengah-setengah negeri, sebab tu saya sebut tadi bukan Perlis saja. Ada negeri-negeri lain yang terpaksa saya rahsiakan. Kan? Beberapa negeri dengan sebab masalah-masalah macam ni, mereka buat satu gerakan yang dipanggil sebagai pemutihan. Dia buat pemutihan. Pemutihan sebab apa? Nak tolong kes-kes tadilah. Maka dia orang ni boleh datang, kan, datang senyap-senyap tanpa memaklumkan kepada isteri pertama. Jadi isteri pertama kata ini tidak adil. Kan? Isteri pertama kata ini tidak adil. Sekarang ni masalahnya mana adil yang tuan-tuan nak buat? Hak ni isteri pertama, seorang dia aja. Hak sebelah ni dua orang ni, seorang lelaki, seorang perempuan. Nanti orang kata ini zalim kepada kaum perempuan. Masalah dia hak kahwin di Siam ni perempuan juga. Jadi pening, sudah pening kepala. Kalau tuan-tuan tanya saya pun, saya pun pening juga. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Jadi kita telan mati apa? Telan mati mak. Telan mati mak, luah mati bapa. Jadi serba salah. Dekat isteri tua pun kita kesian, dekat isteri hak muda ni pun kita kesian. Jadi serba salah, tuan-tuan, serba salah. Tuan-tuan kata jangan kahwin lah. Kahwin buat apa? Memanglah, hang sedaklah cakap jangan kahwin. Kalau jadi dekat hang duk menjanda sampai bila nak menjanda? Kalau hang jadi andartu, nak jadi andartu sampai bila? Sementara ada lelaki nak kahwin dengan kita, grab cepat-cepatlah. Bukan grab kereta tu. Grab orang lelaki nak kahwin dengan kita ni, kita dah janda berapa lama? Kita dah andartu berapa lama? Mana anak teruna nak kahwin dengan kita? Anak teruna tak mau kahwin dengan janda, kecuali adalah berapa kerat. Tapi majoriti yang nak kahwin dengan janda ni ialah suami orang. Tapi bukan saya lah, saya tak berani. Tu kena cerita awal-awal. Nanti tuan-tuan pergi cerita kat isteri saya, naya saya. Kena cerita awal-awal, saya tak berani tuan-tuan. Melawak. Baik. Jadi itu masalah dia. Menyebabkan sekarang ni ada pemutihan. Gerakan pemutihan. Tuan-tuan nak dapat maklumat, tuan-tuan kena cari lawyer, ataupun tuan-tuan pergi cari kawan-kawan kenalan di pejabat agama. Tuan-tuan duduk di Penang, cari kawan di Penang. Tuan-tuan duduk di Kedah, di Selangor ke Johor ke mana, pergi dekat situ tanya, ada tak pemutihan? Kalau ada, tuan-tuan selamat. Tuan-tuan selamat, boleh buat senyap-senyap. Jadi diorang ni buat senyap-senyap. Satu lagi, sebabnya pihak kerajaan juga dia perlukan duit. Dia perlukan duit. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan buat dalam benda-benda yang macam ni, tuan-tuan kena bayarlah kos yang tertentu. Adalah berapa kadar bayaran yang ditetapkan supaya kerajaan dapat hasil. Kerajaan dapat hasil. Jadi kerajaan pun dapat something, tuan-tuan pun dapat diselesaikan masalah tuan-tuan. Jadi sekali lagi saya nak sebut, orang perempuan jangan marah kat saya. Saya tak bersalah dalam masalah ni. Sebab tugas saya hanya cerita. Tugas saya hanya cerita. Kalau tuan-tuan nak marah kat saya, kesianlah kat saya. Kan? Jadi nak selesai masalah ni tak tahu nak buat macam mana. Belah sini pun ada masalah, belah sana pun ada masalah. Jadi tidak ada kesudahan. Jadi itu jawapan saya. Perlis dan juga ada negeri-negeri tertentu. Cuma benda ni tak diwar-warkan. Baik, pasal apa tak diwar-warkan? Ni cerita ni boleh sampai pukul 11 tak apa. Kenapa tak diwar-warkan? Sebab tuan-tuan, sebelum ni Perlis buat, dia dapat bantahan. Dapat bantahan daripada NGO perempuan, menteri yang berkaitan dengan perempuan dan sebagainya, menyebabkan Perlis terpaksa stop. Kan, Perlis terpaksa stop. Dan negeri-negeri tertentu pun terpaksa stop bila benda ni dihebahkan. Jadi sebab tu sekarang ni semua benda ni dibuat secara diam-diam. Tapi melalui pihak berkuasa yang rasmi lah, mana pihak kerajaan. Tapi dia tak diiklankan. Dulu iklan. Dulu Perlis dia cerita, siapa nak pergi ke Haknya tak payah pergi Haknya, datang Perlis. Kan, menteri besar dulu kan. Itu yang menyebabkan menteri besar yang dulu diberi tekanan oleh menteri wanita masa tu.
Menteri Wanita dia buat bantahan, akhirnya kerajaan terpaksa akur kepada tekanan itu. Sebab tuan-tuan tahulah, ahli politik dia perlu kepada undi. Dia nak kepada undi, so dia tengok tekanan tu kuat daripada belah mana. Kalau tekanan ni kuat daripada belah hak nak poligami, kerajaan akan setujulah poligami. Kalau tekanan tu kuat daripada belah yang perempuan, sudah tentu perempuan lah, kan? Jadi kerajaan terpaksa akur. Maka sebab tu sekarang ni benda-benda yang macam ni dia tidak diwar-warkan. Dia tak diiklankan. Wallahu a'lam. Boleh cukup? Tak apalah, kalau ada soalan lagi kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.